Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-651 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang di mana kita akan berkongsi satu ataupun dua ayat daripada kalamullah Al-Quran yang kita boleh ambil ibrah dan pengajaran untuk kita bawa dalam kehidupan seharian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan Marwani Ahmad, Ummi Madiha, Rina Khairil, Kak Syarizu, Ummi Madiha, Azima dan juga semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan TikTok. Ahlan Shanti, Sofi, Syarif, Perana dan juga Baby Yutih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon disebut sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada hari ini kita telah tiba pada surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-43. Kalau jika ada yang ada Al-Quran, mohon buka muka surat yang ke-182, surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat yang ke-182, ayat yang ke-43. Ahlan Ummi Abi, ahlan sahabat-sahabat yang lain, ahlan kepada semua yang berada di TikTok ataupun yang berada di FB. Seperti biasa, kita nak baca dahulu ayat ini kerana setiap satu huruf Al-Quran apabila dibaca, sabda Nabi SAW akan beroleh 10 hasanah, 10 ganjaran, 10 kebaikan. Dan kita nak baca pada pagi ini ayat 43 surah yang ke-8 Al-Anfal, berada pada muka surat 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Maka kita telah baca ayat yang ke-42. Maka seperti biasa kita nak lihat dahulu ringkasan daripada ayat ini.
Apakah ringkasan ayat yang ke-43? Maka di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, bayyanallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita pada ayat yang ke-43 ini, yang pertama, sebahagian daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Allah jadikan orang-orang beriman yakin dan percaya yang mereka boleh menang walaupun mereka lebih sedikit bilangan. Jadi itu antara kurniaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, keyakinan yang mereka pasti menang, yang mereka boleh menang, yang mereka lebih kuat walaupun daripada sudut jumlah dan kelengkapan musuh mereka, orang-orang Mekah pada waktu itu lebih banyak kelengkapan, lebih banyak jumlah bilangan tentera dan pasukan. Maka ringkasan yang pertama, ayat ini sebenarnya Allah nak menerangkan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ringkasan daripada ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita perancangan Allah yang tersembunyi dalam untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam dalam peperangan Badar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang melihat ayat yang ke-43 daripada surah yang ke-8 pada pagi ini. Maka ini adalah ringkasan berkenaan tentang ayat 43. Apakah pula kaitan bahagian yang kedua, apakah pula kaitan di antara ayat yang ke-43 dengan ayat-ayat sebelumnya? Maka jika kita lihat pada ayat yang ke-42, ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa Allah jadikan apa yang terjadi pada peristiwa Badar, Allah lakukan apa yang berlaku pada peristiwa Badar adalah bertujuan walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, akan tetapi Allah ingin menetapkan suatu perkara yang harus dan mesti untuk berlaku. Apakah perkara yang Allah nak berlaku? Liyahlika man halak, binasa orang yang sepatutnya binasa daripada kalangan musuh-musuh Nabi dan juga orang-orang Quraisy Mekah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan kekal hidup orang yang pada waktu itu sepatutnya hidup. Maka antara pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala ingin berlaku adalah dengan Allah nak berikan kemenangan kepada orang-orang yang menyokong dakwah Nabi, pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nak membinasakan pada waktu itu orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan penduduk Mekah. Dan antara cara yang Allah jadikan supaya umat Islam beroleh kemenangan dan orang musyrikin Mekah mengalami kekalahan dengan apa yang Allah ceritakan pada ayat yang ke-43. Maka pada ayat 43, bila kita baca terjemahan, kita nampak Allah jadikan orang beriman yakin dia menang. Orang beriman berani dalam peperangan walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Maka apakah yang berlaku? Jom kita lihat ayat yang ke-43. Ahlan-ahlan azaz, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Maka ayat yang ke-43 kita nak lihat terjemahan.
Okey, adakah suara okey sekarang? Di Facebook tak ada suara. Adakah suara dah jelas? Okey. Minta maaf, saya baru perasan. Di TikTok so far okey, tak ada masalah. Okey. Lalu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah peristiwa dan ketika yurika memperlihatkan kepada kamu, iaitu Nabi SAW. Kamu memberi maksud Nabi. Hum, mereka. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka? Iaitu orang-orang musyrikin Mekah, tentera Mekah. Maka firman Allah, ingatlah ketika memperlihatkan kepada kamu, wahai Muhammad, orang-orang musyrikin Mekah. Maksudnya Allah tunjukkan kepada Nabi keadaan orang musyrikin Mekah. Allahu Allah. Pada, di dalam, manamika, mimpi kamu, wahai Muhammad. Apa yang Allah memperlihatkan tentang orang musyrikin Mekah kepada Nabi? Qalila. Allah perlihatkan kepada Nabi orang musyrikin Mekah pada waktu itu adalah sedikit. Allah tunjukkan kepada Nabi SAW yang orang musyrikin Mekah pada waktu itu sedikit. Sedikit ada dua makna. Sama ada sedikit memberi makna jumlah yang sedikit, qalila, ataupun yang kedua yang sedikit memberi makna dalam kurungan lemah. Allah perlihatkan kepada Nabi SAW yang orang-orang musyrikin Mekah, satu, sedikit, yang kedua, qalila, memberi makna lemah. Walaupun mereka ramai, Allah tunjukkan kepada Nabi SAW dalam mimpi yang orang-orang musyrikin adalah lemah. Qalila ada dua maksud yang para ulama tafsir kongsikan. Maka bila Nabi SAW nampak begitu dalam mimpi, maka Nabi kongsikan kepada para sahabat. Nabi terangkan kepada para sahabat sebelum peperangan Badar yang orang musyrikin Mekah, Allah tunjukkan kepadaku, mereka ini sedikit bilangan mereka, walaupun hakikatnya 3 kali ganda. Dan yang kedua, mereka ini adalah lemah. Maka kenapa Allah jadikan begitu? Supaya, dalam tafsir Al-Wasit menyebut, supaya pada waktu itu para sahabat kekal tenang. Kekal tenang. Yang kedua, supaya para sahabat pada waktu itu mendapat keyakinan mereka pasti menang, mereka boleh menang. Dan yang ketiga, supaya para sahabat pada waktu itu menjadi berani, lalu tenang, percaya, dan juga ada keberanian untuk berhadapan dengan musuh yang bagi sangkaan mereka adalah lemah dan pada waktu itu adalah sedikit, seperti mana yang Nabi SAW kongsikan kepada mereka setelah Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW dalam mimpi. Maka Allah terangkan kenapa Allah buat begitu. Firman Allah, walau, ayat yang sama, walau, dan sekiranya, dan jika, araka, Allah memperlihatkan kepada kamu, wahai Muhammad, hum, dalam kurungan bilangan mereka, hum, bilangan mereka, kathira, banyak dan ramai. Kalaulah Allah memperlihatkan kepada kamu, wahai Muhammad, jumlah tentera musyrikin Mekah adalah ramai, kuat, la, pasti, fashiltum, kamu wahai para sahabat menjadi takut. Pasti kamu akan takut. Sebab ini adalah peperangan yang pertama. Walaupun sebelum itu ada peperangan kecil yang lain, tetapi ini adalah peperangan besar yang pertama. Lalu kalaulah kamu nampak tentera musuh itu ramai, nescaya kamu takut. Dan kalaulah para sahabat dah mula takut dengan jumlah musuh yang lebih besar, apa yang berlaku? Walatanaza'tum, dan pasti kamu akan berselisih pendapat, bertengkar bergaduh, fil amri, dalam urusan peperangan. Ada yang mungkin kata tak payah perang lah, ada yang mungkin kata berundur lah, ada yang mungkin kata tetap berperang. Maka akan bermula perselisihan pendapat apabila adanya ketakutan. Maka Allah tunjukkan kepada Nabi seolah-olah musuh Mekah kecil, sedikit, lemah. Kenapa? Allah terangkan pada hujung ayat, walakinnallaha, dan akan tetapi Allah salam, telah menyelamatkan kamu. Dengan kamu yakin, kami boleh menang, musuh ni lemah.
Kamu yakin walaupun mereka jumlah ramai, sebenarnya mereka seolah-olah sedikit. Kamu menjadi yakin Allah selamatkan kamu. Firman Allah, innahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah, alim, maha mengetahui, bizatis sudur, tentang apa-apa yang ada di dalam hati. Maka ini adalah terjemahan ayat yang ke-43. Adakah sahabat-sahabat faham terjemahan dia? Kalaulah faham, mohon komen, dorongan komen faham, supaya kita dapat teruskan dengan bahagian seterusnya. Lalu kita telah baca ayat Al-Quran, kita telah melihat ringkasan ayat 43 ini. Kita juga telah melihat kaitan ayat 42 dan juga ayat 43. Kita juga telah melihat pada waktu itu terjemahannya. Maka sebenarnya ada beberapa mesej yang ada pada ayat ini. Apakah mesej yang ada? Mesej yang pertama, idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Allah menerangkan antara bantuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah pada peperangan Badar, selain dengan turunnya para malaikat, selain dengan Allah jadikan orang musyrikin Mekah dalam ketakutan, Allah Subhanahu wa taala bantu umat Islam dengan Allah menjadikan mereka yakin, mereka berani. Bagaimana? Dengan idh yurikahumullahu fi manamika qalila, Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangan orang musyrikin Mekah lemah dan pada waktu itu sedikit. Maka ini adalah mesej yang pertama yang ada pada ayat ini. Lemahnya orang musyrikin Mekah yang Allah perlihatkan kepada Nabi, daripada situ datangnya keberanian, datangnya pada waktu itu ketenangan kepada para sahabat apabila Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Mastura. Ahlan, jazakillahu khairah. Mesej yang kedua yang ada pada ayat ini, Allah terangkan, kalaulah Allah tak buat begitu, maka apa yang akan terjadi? Maka mesej yang kedua firman Allah, walau arakahum kathira lafashiltum. Kalaulah Allah tak buat begitu, kalaulah para sahabat nampak musuh ramai, musuh kuat daripada mereka, mereka rasa kerdil, maka pastilah mereka akan ada perasaan takut. Dan bila adanya takut, maka mesej yang ketiga, wala tanaza'tum fil amr, akan berlakunya perpecahan di kalangan para sahabat. Ada yang kata jom berundur, ada yang kata kita balik, ada yang mungkin kata kita tetap terus perang. Sebab bila ketakutan menguasai, maka manusia pada waktu itu akan berbeza dan berselisih pendapat. Maka itu mesej yang ketiga. Mesej yang keempat pada ayat ini, Allah ingatkan, walakinnallaha sallam, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu wahai para sahabat, dengan Allah jadikan kamu berani. Bila kamu nampak musuh sedikit, Allah jadikan kamu tenang sebab kamu rasa kamu boleh menang. Dan mesej yang kelima, firman Allah mengingatkan kita, sebenarnya Allah lebih tahu tentang isi yang tersembunyi di dalam hati-hati kita. Innahu alimun bizatis sudur. Ini 5 mesej yang kita dapat apabila walaupun kita baca terjemahan semata-mata. Tapi apakah pengajaran yang kita nak ambil? Pengajaran yang pertama yang kita nak ambil daripada perkataan idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Lalu kita dah selesai memahami mesej yang kita boleh dapat daripada terjemahan. Apakah pula tadhakkur, ibrah yang kita nak ambil daripada ayat ini? Maka firman Allah, idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil bila kita melihat ayat dan terjemahan? Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada kamu wahai Muhammad di dalam mimpi bahawa musuh adalah sedikit. Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut, fazdadu subata watmi'nana wa jur'ah ala aduwihim. Manusia apabila dia tenang, bila para sahabat nampak musuh sedikit, bila dia nampak musuh pada waktu itu sedikit,
Maka manusia apabila dia tenang dan yakin, maka dia akan membawa kepada keberanian. Bila para sahabat nampak sedikit je musuh, lemah musuh, Nabi kata musuh ni lemah. Apabila Nabi beritahu kepada para sahabat, maka manusia ni, hati manusia, apabila dia tenang dan pada waktu itu dia yakin boleh menang, maka di situ akan datang keberanian. Sebaliknya, kalaulah dia gelabah, dia takut, dia pada waktu itu tak tenang, dia sendiri tak yakin dengan diri dia sendiri, maka dia tak akan ada keberanian. Macam contoh, seseorang yang pada waktu itu dia tak yakin, aku ni boleh buat ke tak? Aku ni macam tak boleh buat je, macam susah je. Dia tak yakin dengan diri dia, dengan kemampuan dia. Maka bila ada je tak yakin, maka akan membawa ketidaktenangan. Bila pada waktu itu tidak tenang, akan membawa kepada ketakutan. Dan bila manusia takut, maka akan huru-haralah keadaan dia. Sebab itu Allah sebutkan ini pada bahagian nikmat. Sebab para sahabat dalam perang Badar, walaupun pada awalnya mereka pada waktu itu risau, takut dan sebagainya, tapi bila Allah perlihatkan kepada Nabi SAW dalam mimpi, dan Nabi SAW kongsikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut pengajaran yang pertama, apabila manusia itu bertambahnya kepercayaan. Dia percaya, aku boleh buat, pasti boleh. Bila dia percaya, akan bawa kepada tenang. Dan bila dia tenang, walaupun pada situasi yang paling getih, nak perang ni tapi tenang, itu akan membawa kepada keberanian. Dan manusia bila berani dahsyat. Manusia bila berani dahsyat. Manusia ni bila dia dalam mood berani, maka orang lawan dia besar macam mana sekalipun, dia berani lawan. Cuba kalau kita tengok orang yang sedang marah, orang yang sedang marah, pada waktu tu membuak-buak kemarahan dia, dia berada dalam mood berani, sebab dia yakin dia boleh kalahkan orang tu, walaupun orang tu jauh lebih besar, lebih ramai daripada dia. Manusianya bila berani, maka pada waktu itu besar, banyak, hebat macam mana sekalipun musuh dia, pada waktu itu dia akan mulakan langkah yang pertama untuk melawan. Maka daripada bahagian yang pertama ayat ini kita belajar keyakinan membawa kepada ketenangan, dan ketenangan membawa kepada datangnya al-jur'ah, keberanian. Dan itu yang ada pada para sahabat, walaupun mereka jauh lebih kecil bilangan daripada musuh berjumlah lebih kurang 1000, mereka hanya 313 ataupun lebih kurang sekitar bilangan tersebut, tetapi mereka beroleh keberanian, yang mana Allah terangkan itu adalah nikmat pada ayat yang ke-43 ini. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat secara ringkas, apabila kita baca ayat walau arakahum kathira, kalaulah pada waktu itu kamu nampak jumlah musuh banyak, nampak secara pada waktu itu bilangan musuh banyak, maka apa yang terjadi? La fashiltum, pasti kamu akan berada di dalam ketakutan. Maka daripada sini kita belajar pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua? Apa yang manusia nampak, apa yang manusia pada waktu itu nampak, dengar, pada waktu itu rasa, itu semua akan meninggalkan kesan kepada emosi dia. Macam contoh, para sahabat, mereka lagi belum mula perang. Mereka belum lagi pada waktu itu kena tetakan musuh, pukulan musuh, belum lagi. Tapi Allah ingatkan, kalaulah kamu rasa musuh tu lebih banyak, pasti akan ada pada waktu itu ketakutan. Padahal ketakutan itu dalam hati, tetapi emosi akan terkesan, akan terganggu apabila manusia pada waktu itu nampak, apabila manusia pada waktu itu dengar, apabila manusia pada waktu itu dia mula pada waktu itu berfikir ataupun merasai tentang sesuatu. Maka ringkasan pengajaran yang kedua adalah
manusia punya emosi akan terganggu berdasarkan apa yang dia nampak. Sebab itu kita kena belajar melihat benda-benda yang positif, barulah emosi kita stabil. Mula tinggalkan, mula jangan lihat pada waktu itu benda-benda yang negatif supaya emosi kita tidak terganggu. Mula pada waktu itu elakkan daripada melihat benda-benda yang negatif. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana manusia pada waktu itu bangun, Nabi bila SAW bangun, perkara yang pertama Nabi lihat, Nabi akan lihat alam ciptaan Allah. Nabi akan keluar dan pada waktu itu lihat ciptaan Allah sambil membaca penghujung surah Ali Imran yang mana Allah berfirman, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab, terdapat begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah bagi orang yang cerdik dan bijaksana. Maka kita daripada pengajaran yang kedua ini kita dapat apa yang kita lihat sebenarnya meninggalkan kesan pada emosi kita. Belajar untuk melihat positif, maka stabil emosi kita. Berterusan melihat sesuatu yang negatif, maka pada waktu itu akan tidak stabil emosi kita. Sebab itu Allah ingatkan, kalaulah Allah perlihatkan kepada kamu bilangan musuh itu ramai, la fashiltum, pasti pada waktu itu kamu akan takut. Kamu akan takut. Pengajaran yang ketiga kita nampak bila Allah sebut la fashiltum wa la tanaza'tum, kamu takut, dan bila takut wala tanaza'tum, maka berselisih kamu dalam menentukan sesuatu pendapat dan ketentuan. Maka pengajaran yang ketiga yang kita dapat, manusia punya emosi terganggu dengan apa yang dia nampak ataupun dengar. Dan bila emosi manusia terganggu, maka tindakan dia pada waktu itu akan huru-hara. Maka bila Allah berfirman la fashiltum, pada waktu itu kamu takut. Bila takut, wala tanaza'tum, maka pada waktu itu kamu akan bertengkar, berselisih, berbeza pendapat, tidak lagi sehati sejiwa, tidak lagi pada waktu itu mendengar kata-kata Nabi SAW dan sebagainya, sebab sedang takut. Maka pengajaran yang ketiga yang kita dapat, apabila manusia tidak stabil emosi dia berada dalam situasi takut, maka pada waktu itu keputusan yang dia buat pun akan huru-hara. Apa yang difikir pun pada waktu itu adalah huru-hara, ketakutan. Sebab itu sebahagian orang dia suka menyebarkan ketakutan. Sebab manusia ni bila takut je, bila emosi dia terganggu je, maka pada waktu itu dia akan buat keputusan yang salah selalunya, keputusan yang terburu-buru, keputusan yang huru-hara. Dan ini adalah kadangkala yang disukai oleh sebahagian daripada musuh-musuh kita. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, Allah ingatkan, walakinnallaha sallam, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kamu. Daripada sini pengajaran yang keempat yang kita dapat, apabila kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah sentiasa akan menyelamatkan kita. Apabila pada apa jua situasi, tengah gemuruh, tengah takut, tengah huru-hara, kita mula menyambung balik hubungan kita dengan Allah, kita reconnect balik hubungan kita dengan Allah, kita akan selamat. Apabila keberadaan Allah wujud dalam hati kita, apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka pada waktu itu Allah akan sentiasa menyelamatkan kita walaupun pada apa jua situasi dan keadaan sekalipun. Sebab itu pada walakinnallaha sallam, kita belajar apabila kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan selamatkan kita. Allah akan bantu untuk tolong kita. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang segala isi hati kita. Terima kasih semua. Dah jam 9, sahabat-sahabat ada kelas yang lain. Kebanyakannya kita jumpa nanti jam 6 petang dalam hari ni mungkin
mungkin tak ada sebab saya ada flight 5.30 hingga 6.30. Lalu nanti saya confirmkan balik bagaimana tentang kelas kita pada jam 6 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada tazkirah Jumaat, jika ada live saya akan kongsikan insya-Allah.